Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Rasulullah merindukan umatnya yang terakhir, umatnya di akhir zaman. Jadi apakah persediaan-persediaan, apakah keperluan-keperluan yang seharusnya kita titik beratkan dan kita perhatikan untuk menjadi sebagai umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman? Benda yang paling penting yang ditinggalkan oleh Nabi, dua benda yang ada jaminan, ada cop jaminan tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, berpegang teguhlah saya termasuk anda semua dengan dua sumber yang ditinggalkan dan diwasiatkan oleh Nabi. Sesungguhnya dalam Al-Quran berisi kalam-kalam, firman-firman dan perkataan-perkataan Allah. Di dalamnya sudah ditetapkan peraturan-peraturan, hukum hakam, kisah-kisah yang sendiri dipilih oleh Allah untuk diletak dan digezet di dalam penceritaan Al-Quran. Di dalamnya berisi 3 manhaj yang paling penting. Itulah yang disebut sebagai akidah, itulah yang disebut sebagai syariat, dan itulah yang disebut sebagai adab, atau kita panggil akhlak, atau kita panggil etika, atau kita istilahkan sebagai tasawuf. Dalam sunnah-sunnah Nabi adanya penghuraian, adanya penjelasan daripada ayat-ayat yang bersifat umum. Sebagai contoh, bila mana Allah memerintahkan supaya mendirikan salat, Allah tidak suruh kita mengerjakan salat, tapi Allah suruh kita mendirikan salat, aqimis salat. Dan pelaksanaan salat itu tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak memanifestasikan pelaksanaan dan praktikal salat kecuali melihat kepada sunnah-sunnah Nabi yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang hidup pada zaman tersebut, yang melihat bagaimanakah bentuk, bagaimanakah tata cara salat yang sebenar yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diwariskan kepada kita sampailah sekarang. Dan begitu juga ibadat-ibadat umum yang lain yang memerlukan kepada penghuraian dan penjelasan daripada hadis. Dan kita pun tidak boleh berfikir bagaimana hari ini boleh muncul dan wujudnya sesetengah aliran yang menggelarkan diri mereka sebagai Quranis, yang menggelarkan diri mereka sebagai anti hadis, yang menggelarkan diri mereka sebagai golongan-golongan yang tidak mau menerima sumber yang kedua yang disebut hadis, kecuali hanya berpandukan kepada Al-Quran. Bagi mereka Al-Quran itu sudah lengkap. Bagi mereka Al-Quran itu sudah komplit. Benar, Quran itu lengkap, Quran itu komplit. Tetapi sebahagian daripada syariat, sebahagian daripada pelaksanaan ibadat-ibadat itu memerlukan penghuraian, memerlukan penjelasan daripada Rasulullah bagaimana nak melakukan ibadat tersebut. Bahkan sejauh ibadat-ibadat yang terangkum di dalam rukun Islam memerlukan hadis Nabi dalam bidang penjelasan dan penghuraian. Cara kita nak berpuasa banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Sahnya, batalnya, rukunnya, syaratnya dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan pelaksanaan zakat, juga ada dalam hadis Nabi. Begitu juga pelaksanaan haji dan umrah, tata caranya ada dalam hadis Nabi. Kalau kita tak mau berpegang dengan sumber yang kedua ini, mana mungkin kita nak melaksanakan ibadat dengan sesempurna mungkin sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Dan ini disebutkan di dalam satu mukaddimah buku. Siapa yang diikuti oleh golongan ini?
iaitu Profesor Dr. Goldzaiher. Apa Goldzaiher sebut? Ini seorang orientalis yang amat memusuhi Islam. Dialah yang membawa agenda anti hadis. Dalam mukaddimah bukunya apa yang dia sebut? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila mana kita mencari panduan agama, when we seek religious instruction from Muhammad, kita nak cari panduan agama, gagasan agama daripada Muhammad. When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, ataupun kita mencari sumber-sumber lain selain daripada Allah, kita ambil panduan agama daripada Muhammad dan kita ambil panduan agama daripada sources-sources, sumber-sumber selain daripada Allah. Ini bermakna kita menyokong pendapat syaitan. We support Satan in his claim. Apa dakwaan syaitan? God need a partner. Tuhan ini memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat, hukum-hukum dan peraturan daripadanya. Seolah-olah Quran tu dah lengkap, Quran tu dah cukup, itu dah memadai. Tiba-tiba kena topak pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, kena topak pula kenyataan-kenyataan daripada Muhammad, seolah-olah Allah memerlukan rakan kongsi dalam mengimplementasikan syariat-syariat dalam agama ni. Ini yang menyebabkan ketidakfahaman yang berterusan. Bila mana wahyu turun pada Nabi dan Rasul, itulah tugas mereka. Wahyu-wahyu ni datang daripada para Nabi dan Rasul. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta sendiri oleh Allah untuk mengucapkan perkataan ni? Rujuk surah Sad ayat 86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sesekali tidak pernah meminta imbuhan, meminta imbalan, meminta upah daripada kerja-kerja dakwah ni, wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku sesekali bukanlah orang yang mengada-adakan. Ni kata Nabi Muhammad yang difirmankan oleh Allah menerusi ayat Al-Quran. Maksud mengada-adakan, Nabi sesekali tidak pernah merubah Al-Quran. Sama ada dari sudut menambahkan ayat-ayat Al-Quran, menambahkan huruf-huruf Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah mengurangi ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah mengurangi huruf-huruf Al-Quran, bahkan lebih jauh menyembunyikan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dalam banyak-banyak ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk diri sendiri beberapa ayat. Dalam banyak-banyak ayat ni aku rasa nak sembunyikanlah untuk anak beranak yang terdekat. Dalam banyak-banyak ayat ni rasa ayat ni special, aku nak simpanlah, nak hiddenlah daripada orang ramai, nak bagi kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat yang khusus dan manusia-manusia special. Jangan pernah minda otak dan fikiran anda terarah memikirkan perkara sedemikian. Nabi Muhammad sesekali tidak pernah melampaui batas dari sudut tugas dia sebagai utusan Allah. Tak pernah melebihkan, tak pernah mengurangkan. Bahkan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini adalah amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap Rasulullah untuk disebarkan kepada sekalian manusia. Dan Rasulullah telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik dan seamanah-amanahnya. Kalau kita kembalikan, apa istimewanya umat ini berbanding dengan umat-umat sebelum ini? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah dalam ayat 143. Surah Baqarah 143, di tengah-tengah tu apa yang Allah sebut? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat wasata, umat yang pertengahan. Maksud wasata, ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang adil. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang pertengahan. Ada ulama-ulama memilih dia adalah umat yang terbaik. Ada yang memilih dia adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dipilih oleh ulama tadi, baik adil, baik pertengahan, baik terbaik dan umat pilihan, semuanya akan mengembalikan makna tadi kepada ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas, kerana nak menjadikan kamu sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan menjadikan nabi-nabi itu sebagai saksi ke atas kamu. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada suatu perkara yang harus kita fikirkan di luar kotak, di luar minda kita yang biasa. Kerana apa? Kerana Allah nak menjadikan umat terakhir, umat terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia. Tidakkah tuan-tuan terfikir menerusi ayat ini bagaimana dia bisa dan mungkin terjadi sedangkan kita tidak hidup pada zaman umat-umat terdahulu? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Adam. Bagaimana kita nak menjadi saksi atas perlakuan umat Nabi Allah Adam? Kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Idris. Tak pernah hidup pada zaman Nabi Allah Nuh. Kita tak pernah pun menyaksikan dengan mata ini apa musibah yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh. Datang ribut taufan, datang banjir yang besar, air mencurah-curah, turun daripada langit, keluar pula daripada bumi-bumi. Tak pernah mata-mata kita umat akhir zaman menyaksikan. Bagaimana bisa kita menjadi saksi atas perbuatan mereka? Umat Nabi Hud, bagaimana kita nak jadi saksi? Umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib, sampailah umat Nabi Muhammad semasa hayat baginda, bagaimana kita akan jadi saksi? Sedangkan kita dihidupkan pada zaman ini, mereka dah mendahului kita.